Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar tingkatan terima, kita berjumpa sekali lagi hari ini untuk membicarakan tentang tata bahasa. Yang Ustazah rasa memang rumit untuk pelajar-pelajar memahami mengenai tata bahasa ni. Itu sebab skop dia sangat meluas. Okey, hari ini Ustazah nak bercakap mengenai pengenalan tata bahasa dalam peperiksaan atau SPM ataupun tata bahasa yang kita gunakan hari-hari. Sama ada kita boleh menilai betul ke tidak tata bahasa yang digunakan dalam pertuturan. Aspek tata bahasa yang kita harus pelajari, yang harus murid tingkatan 4 dan 5 pelajari ataupun daripada tingkatan 1 mengenalinya ialah aspek morfologi dan sintaksis. Apa itu aspek morfologi dan apa itu sintaksis yang kita kena faham dia punya kepenggunaan. Okey. Aspek morfologi ialah yang Ustazah sebutkan tadi. Aspek morfologi ialah merangkumi struktur kata, bentuk kata dan golongan kata. Manakala aspek sintaksis merangkumi struktur binaan ayat, pola ayat, susunan ayat, jenis ayat, ragam ayat dan binaan ayat. Ini adalah dalam soalan SPM ataupun soalan di tingkatan 4 kita akan mula belajar dan mula mengenali jenis-jenis tata bahasa tersebut. Apa yang disebut dengan morfologi dan sintaksis. Apa makna sebenarnya yang murid kena faham. Okey. Morfologi. Morfologi kita lebih kepada aspek bentuk kata, pembentukan kata ataupun golongan kata, struktur kata. Biasanya ada 4 bentuk kata yang terbit dalam proses pembentukan kata, iaitu kata tunggal, kata majmuk, kata terbitan dan kata ganda. Okay? Kata tunggal terdiri daripada satu atau lebih suku kata. Contohnya Ustazah bagi kat sini. Satu suku kata. Apa perkataan yang ada satu suku kata? Jam, lap, gah. Okey. Yang kedua, 2 suku kata. Ini senang pelajar nak jumpa. Botol, lihat, tapis. Ada 2 suku kata. Kemudian 3 suku kata. Bencana, sempurna. Apa lagi? Ceramah. Macam Ustazah sekarang bercakap. Tu 3 suku kata. Okey. Kata majmuk pula terdiri daripada 2 atau lebih kata dasar. Dan kata majmuk juga terbahagi kepada 3 jenis. Iaitu rangkai kata bebas. Kata majmuk, rangkai kata bebas seperti tengah hari, beg plastik, luar biasa. 3 contoh saya bagi. Kemudian istilah khusus yang ada dalam kata majmuk yang memang digunakan di mana-mana pun, sama ada melibatkan pertuturan, penerbitan buku ataupun pembelajaran, pengajaran. Siapa saja boleh mengungkapkan, iaitu khusus seperti uji kaji, lut sinar, cari gali. 3 contoh juga Ustazah bagi. Kemudian yang ketiga, ada juga majmuk, maksud kiasan yang melibatkan bidalan ataupun peribahasa yang merangkumi kiasan seperti kaki ayam, merah jambu, ajak ayam, manis mulut. Okey, dan benda-benda ni adalah perkara yang biasa yang Ustazah pernah sebut dalam kelas. Okey, kemudian kata terbitan juga yang tergolong dalam kata ni tadi diberi imbuhan. Kemudian jenis imbuhan yang digunakan juga membentuk kata imbuhan seperti awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan serta imbuhan sisipan. Okey.
Imbuhan sisipan ni pelajar kena tahulah. Imbuhan yang menyisipkan perkataan ataupun huruf lain, tetapi maksud dia masih sama. Okey? Kemudian kata ganda juga terhasil daripada pengulangan kata dasar. Yang ini masih terdapat dalam penggolongan ataupun bentuk kata. Sama ada pengulangan kata dasar secara menyeluruh ataupun sebahagian, dia masih tergolong dalam bentuk kata. Selain daripada itu juga, golongan kata ini terdiri daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Dia punya kategori. Okey, tadi kita bercakap mengenai bentuk kata ataupun dalam bahasa, tata bahasa dikenali sebagai morfologi. Sekarang kita masuk kepada aspek kedua, apa yang dimaksudkan dengan golongan kata. Ada 4 golongan kata yang murid kena tahu, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okey. Ustazah nak bagi latihan di sini untuk murid-murid, iaitu cari, catat dan hantar kepada Ustazah bila kamu kembali ke sekolah nanti. Apa yang perlu kamu buat ialah tulis 5 kata nama yang menunjukkan sama ada kata nama hidup ataupun kata nama yang tak hidup. Okey. Kemudian yang kedua, tulis 5 juga kata nama khas yang hidup ataupun yang tak hidup. Seterusnya, tulis juga 5 kata kerja. Okey, itu saja latihan yang Ustazah bagi. Kumpulkan dalam satu fail dan bagi pada Ustazah bila sampai di sekolah nanti, tulis tarikh dan hari. Jangan lupa. Dan tulis nama. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.